Okey, hari ini kita akan bincangkan satu soalan tingkatan 4. Saya ambil soalan ni daripada Bumi Gemilang, daripada Bumi Gemilang. Terima kasih Bumi Gemilang kerana menyediakan soalan untuk kami buat rujukan. Okey, syllabus baru tingkatan 4 ni. Kita tengok yang pertama kan. Simple je ni, soalan ni simple, topik fungsi kuadratik ungkapkan Pi tambah 3, 2Pi tolak 2 sama dengan 4Pi tambah 3 sebagai soalan kuadratik dalam bentuk am. Ini simple je. Hanya kemahiran untuk kembang, expand saja. Kemudian kamu kena susunkan. Bentuk am maksudnya AX kuasa 2 campur BX campur C sama dengan kosong. Ini bentuk am persamaan kuadratik. Yang kita expand kan. Pi tambah 3, 2Pi tolak 2. Sini. Goyang-goyang sama dengan 4Pi campur 3. Jadi kita expand Pi, 2Pi, 2Pi kuasa 2. Pi negatif 2 akan dapat negatif 2Pi. 3, 2 tambah 6Pi. 3 negatif 2 negatif 6 sama dengan 4Pi campur 3. Okey. Susun semula kita akan dapat 2Pi kuasa 2. Tolak 2Pi campur 6Pi dapat 4Pi. 4Pi tolak 4Pi habis Pi. Pi pun habis semua. Negatif 6 tolak 3 negatif 6 tolak 3 dapat negatif 9. Betul ke? Kenapa tak ada jawapan ni? Dua Pi. Betul Negatif 6 tolak 3 negatif 9. Sekejap saya tengok. Kat mana saya salah? Ada saya salah ke? Pi. Negatif 2Pi. 6Pi. Negatif 6. Betul 4Pi tambah 3. Negatif 2 campur 6. 4. 4 tolak 4. Oh, ni ada salah ni. Siapa yang salah? Saya salah ke dia yang salah ni? Saya try buat 2Pi. Saya buat dapat 2Pi square tolak 9 juga cikgu. Itulah. Saya rasa ni soalan ni ada salah jawapan dia dekat jawapan ni lah. Sepatutnya sini dia kena bagi 9 lah kan. Betul tak? Kan? Tak apa. Kita buat betul ni. Maksudnya jawapan ni jawapan pilihan. Nombor 1 dah tak ada jawapan boleh. Kena kita. Okey. Sama yang dapat sama betul tak? Saya cek 2 kali ni. Saya rasa sama betul ni. Okey. Tengok. Boleh Tak apa. Dan ni kalau ada orang yang pernah buat soalan ni dia nak komen dekat YouTube ni dia boleh komen tengok. Saya rasa mungkin ada salah kat soalan ni. Kita tengok nombor 2 Nombor 2 sama juga. Selesaikan. Selesaikan ni maksudnya biasanya kita guna kalkulator tapi kena buat dulu persamaan kuadratik dia. 5Pi campur 21 per dengan Pi tolak 3 sama dengan 2Pi. Jadi kita akan ambil, saya potongkan pecahan ke atas. Pi tolak 3. Kemudian baru saya akan kembangkan. Dia akan jadi 5Pi campur 21. Sama dengan, kembangkan 2Pi kuasa 2. Kembangkan negatif 6Pi. Kemudian kita susun. Nak susun belah kiri boleh, belah kanan boleh. Asalkan syarat dia mesti sama dengan kosong, tak ada masalah. Saya suka biar kuasa 2 kita dapat positif. Jadi saya akan letak kosong belah sini. Jadi 2Pi kuasa 2. Tolak 6Pi, tolak 5Pi. Jadi tolak 11Pi. Kemudian tolak 21. Jadi kita boleh faktor pakai kalkulator je sebab soalan objektif. Itu ambil kalkulator, faktorkan. Berapa dapat? 7/3/2. 7 negatif 3/2 je. 7 negatif 3/2 kan. Jadi Pi sama dengan 7 dan Pi sama dengan negatif 3/2. Soalan kalau macam ni seronok lah jawab. Senang-senang. Soalan kamu macam ni ke Syafiqah itu? Ke susah lagi? Susah lagi kamu, cikgu. Saya tengok soalan kamu pun dia ambil yang SPM punya. Dia ambil topik form 4.
trial yang SPM punya topik form 4 dia ambil. Tu yang jadi susah tu. Itulah Kan? tu cikgu. Balkis boleh ke Balkis? Boleh. Okay, Nombor 3. Nombor 3 ni adalah kamu kena faham pasal graf pula. Pasal graf kuadratik kan. Graf kuadratik kalau dibagi sini senang. Nyatakan paksi simetri. Paksi simetri maksudnya dia punya punca. Ini kita panggil punca. Pintasan X ni adalah punca. Kita ambil punca dia kemudian kita tambah bahagi 2. Negatif 1 campur 3 bahagi 2. Ini kita akan dapat dia punya paksi simetri kan. X sama dengan, jadi kita akan dapat 1. Okey, ini bonus lah. Jadi kalau kamu nak dapat paksi simetri, kalau dia bagi macam ni, ambil campur bahagi 2. Sebab paksi simetri adalah benda yang berada di tengah. Cikgu, paksi simetri tu kira titik tengah lah. Dia titik tengah, sama je titik tengah. Okey, tapi kalau kamu dia bagi persamaan, contoh dia bagi persamaan, contoh kita ambil persamaan, contoh saya bagi kat sini, saya ambil fx sama dengan 2p kuasa 2, 2p pula kan. Tadi tu lah soalan p, dia teringat p. 2x kuasa 2 tolak 3x campur 1. Contoh macam ni kan. Dia minta paksi simetri. Ini kita boleh pakai formula x sama dengan negatif b per 2a. Ini adalah formula untuk paksi simetri. Negatif b per 2a. Jadi kita boleh terus masukkan saja. Ni negatif b kita negatif 3 per dengan 2a. 2a maksudnya 2 kali 2. A kita 2 kan. Jawapan kita akan dapat 3 per 4. Ini paksi simetri kita. Ni kalau dia bagi persamaan. Kalau dia bagi macam graf ni, senang lah, dapat campur bahagi 2 je. Okey, ini kena hafal. Ini kita panggil dia persamaan paksi simetri. Boleh? Okey. Ambil nota sikit, tak apa, kamu screenshot pun boleh, senang. Okay. Kita terus pergi nombor 4. Okey, nombor 4 kat sini diberi salah satu punca bagi persamaan kuadratik ialah 3. Tengok. Bila dia kata punca salah satu. Kan? Punca ni adalah X. Punca adalah X. Tadi ingat punca adalah X. Kan? Kalau dia kata punca dia 3, maksudnya X sama dengan 3. Itu kena ingat. Punca adalah X. Tulis formula sini. Punca adalah X. Sebab punca adalah pintasan X. Bila pintasan X, formula dia akan jadi X sama dengan punca P. Punca. Okey. Jadi kat sini, soalan cari nilai K, masukkan je lah. X kuasa 2 campur KX tolak 3 sama dengan 0. Dia terlebih fokus ni, dia kena naik sikit. Terlebih fokus tadi. Kan? Dia kelabu, dia pergi aim kat tangan saya. Jadi kat sini kita masuk je 3 tu, gantikan X tu dengan 3, jadi kita akan dapat 3 kuasa 2 campur 3K tolak 3 sama dengan 0. Dah azan ni, kita akan dapat 9 tolak 3, 6, negatif 6, K dapat negatif 2. Boleh Okay. Stop kejap Okey, kita sambung terusan. Okey, kena ingat ini adalah punca adalah pintasan X ataupun kita panggil dia punca sama dengan X kan. Okey. Nombor 5, topik asas nombor. Apakah nilai bagi digit yang bergaris? Dia bagi 543 asas 6. Dia nak dalam asas 10 ni, senang soalan. Dan letak atas kepala dia 0, 1, 2. Jawapan kita adalah 4 darab dengan 6 kuasa 1. Terus dapat jawapan kita adalah 24. Ini kita nak cari nilai apa-apa asas pun dalam asas 10 sama kan. Okey. Pergi nombor 6. Nombor 6 kan. Tulis sebagai nombor dalam asas 2. Asas 2 senang ya ni. Dia bagi apa? 2 kuasa 5 campur 2 kuasa 3 campur 2 kuasa 2 campur 2. Tetap bagi nampak 2 kuasa 1 campur 1. 1 ni adalah
2 kuasa kosong sebenarnya. Okey, jadi kita terus buat kat situ nombor kita 0, 1, 2, 3, 4, 5. Paling besar 5 Yang mana ada kita tanda. 5 ada. 4 tak ada. 3 ada. 2 ada. 1 ada. 0 pun ada. Siap lah. Ada macam tu je. Jawapan kita terus dapat 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 C. Ini kalau bagi asas macam ni je. Okey? Dia pecah-pecah macam ni, kita ambil je. Tarik masuk. Okey, nombor 7. Cari integer K dengan keadaan. Ni nampak. Yang ini K8 sama dengan 1, 1, 0, 0, 1 asas 2. Asas 2 nak pergi ke asas 8 pakai kalkulator pun boleh. Kan? Tapi kalau nak buat manual, kamu kena kira 1, 2, 3 garis. Kemudian kira lagi 1, 2 tak cukup, tak kosong. Garis. Dia mesti 3 orang. Sebab apa? Yang pertama nilai dia 1, 2 kuasa kosong. Kemudian 2 kuasa 1, 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 3 pula. 2 kuasa 2, 4. Jadi formula dia 1, 2, 4 ataupun 4, 2, 1. Formula dia. Kemudian kita tambah. 1, 1. Yang ini 1 dan 2 maksudnya 3. Jawapan kita 31. Ini manual. Kita tukarkan. Kenapa bila tekan kat kalkulator dia jadi 19? Dia jadi 19. 19. Cuba kamu tekan kalkulator. Kamu tekan 1, 1, 0, 0, 1. Tekan bin. Kemudian tekan sama dengan. Tekan OK. Cuba try. Oh, tadi saya pergi tekan hex. Oh, hex tu kamu tak belajar hex lagi. Hex ni adalah asas 16. Asas 16. Dekat universiti ni kita belajar ini. Oh, patutlah. SPM tak belajar. Kamu belajar asas 8 ox. Binary asas 2. Lagi satu yang kamu boleh guna kalkulator apa? DEC kan? DEC ni asas 10. Yang ni kita belajar. Boleh? Dapat? Dapat Pakai kalkulator? Dapat. Terus dapat 31. Pakai manual pun boleh, kalkulator pun boleh. Okey. Kita pergi dekat soalan nombor 8. Jadual 1 menunjukkan hubungan antara huruf dan nombor asas 2 dalam satu pemrosesan komputer. Ini memang antara kegunaan utama asas nombor adalah dalam pemrosesan komputer. Dulu kita pakai benda ni, kita panggil binary lah. Binary. Kan? Tapi sekarang kita tak pakai binary dah, kita pakai hexa yang asas 16. Sebab dia ada A, B, C semua. Kan? Ini zaman dulu kita pakai inilah. Ini contoh dia bagi. Apakah nombor dalam asas 2 yang diwakili oleh huruf Q? Wow. Cerita huruf Q kan? Kita kena tengok cerita dia macam mana Q. Q apa? Kan? Tengok dia bagi tahu apa kat sini. Ini kalau kamu tengok nilai dia, kita tengok sebelah sini je boleh. Nilai dia. Kalau kamu tengok nilai ni, kalau kita tukar kepada asas 10. Kan? Kita akan dapat nilai dia. Okey. Ini tengok sini. Ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan? 6 maksudnya kalau kita kira tukar asas 10 dia akan jadi 2 kuasa 6 campur 1. Okey, 2 kuasa 6 adalah 64. Sini 64 campur 1 sama dengan 65. Betul lah. Kan? Jadi 65. Kalau sini 65, yang ini seterusnya adalah 66, 67, 68 dan seterusnya. Cuma kita kena tahu Q tu berapa. Q tu. Jadi Q adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Saya dah lupa Q apa. 17 saya rasa. 17. Kan? 17. Betul 17. 17 Betul. Cuba kamu kira A, B, C. Q adalah 17. Dan 17 maksudnya 65. Okey. Yang ke-17. A, B, C. Betul cikgu 17. Betul? 17 kan?
Okey. Jadi bila yang ke-17 maksudnya 65 kena tambah berapa? Kena tambah 16. Jangan tambah 17 pula. Sebab 65 ni A. Kita kena tambah lagi 16 lah untuk sampai ke Q. Jadi kita akan dapat kat sini 80. 81. 81 ni kamu tukarkan kepada binary. Ambil kalkulator, dia pakai kalkulator. Tekan 81, tekan DEC, tekan sama dengan tekan bin. Tengok dia keluar yang mana. Ada tak jawapan? Dapat cikgu. Dapat apa? 101. 101 0001. Betul? Betul. C. Dia pakai macam tu je. Cuma kita kena ni simple je sebenarnya cara dia. Cuma kita kena kira berapa nilai yang pertama itu saja. Lepas tu kita tambahlah ke Q tu sampai berapa. Cuma kesilapan biasanya pelajar akan buat dia ambil 65 tambah 17. Tambah 17 dia dah pelajar. Sebab kita start dengan 65. 65 tu dah A. Jadi A, Q adalah nombor 17. Jadi A nak pergi ke Q, kita tambah lagi 16. Okey, di nombor 9 pula. Antara berikut yang manakah adalah pernyataan benar? Adalah pernyataan benar. Okey. 2 kali 3 sama dengan 5. Okey. Bila pernyataan benar, yang pertama sekali dia cerita dia pasal atau dan. Okey, atau dan ni. Atau dan ni maksudnya kalau atau dia benar, benar, benar. Benar, palsu, benar. Palsu, benar pun benar juga atau. Atau hanya palsu bila dia palsu-palsu baru palsu atau. Kalau dan benar, benar masih benar. Benar, palsu, palsu. Palsu, benar, palsu. Palsu, palsu, palsu. Dan ni dia tak boleh jumpa palsu. Dia suka dekat palsu. Atau pula dia suka benar. Kita tengok tanda dulu. Yang ini palsu. Jadi automatik kalau atau kita tengok negatif 1 lebih kecil daripada negatif 5 pun palsu juga. Yang ini 6 kali 5 30. Benar. Okay. Yang ini 6 bahagi 5 1.1. Betul tak 6 bahagi 5 1.1? Cuba ambil kalkulator. Tekan 6 bahagi 5 1.2. Betul? Yang ni maksudnya ini palsu. 3 ialah nombor perdana. Benar. Dan gandaan bagi 3. Oh, benar juga. Gandaan bagi 3. 3 adalah gandaan bagi 3. Semua piramid tapak segi 4 sama. Palsu. Jadi otomatik jawapan kita adalah C. Benar-benar baru jadi benar. Untuk dan. Okey. Dia kena test satu-satu. Boleh faham? Ni ingat cerita pasal atau dan. Okey. Nombor 10. Nombor 10 Antijadian bagi implikasi di bawah. Antijadian. Okey. Dia antijadian ni dia punya kawan dia adalah akibat. Antijadian. Kemudian akibat. Jadi antijadian ni biasanya kita sebut dia dalam bentuk jika. Akibatnya maka. Macam tu. Kawan dia. Jadi soalan tanya, apakah antijadian? Antijadian adalah jika. Jadi jawapan kita 3M sama dengan 18C. Macam tu. Faham? Simple je. Antijadian, kawan dia apa? Akibat. Antijadian diwakili oleh jika, maka akibat diwakili oleh maka. Okey. Nombor 11. Rajah di bawah ialah songsangan bagi implikasi. Okey. Antara berikut yang manakah adalah kontrapositif bagi implikasi di bawah. Okey, ini kamu ingat Kalau kita ada satu implikasi.
implikasi kan. Contoh, jika A maka B. Bila kita terbalikkan implikasi, nama dia akas. Akas, jika B maka A. Nampak? Ini cerita dia implikasi dengan akas. Okey. Bila kita nafikan implikasi. Nafikan implikasi, dia kita boleh apa? Jika bukan A maka bukan B. Ini kita nafikan implikasi. Nama dia songsangan. Nampak? Kan? Kita terbalikkan songsangan. Namanya kontrapositif. Jika bukan B, maka bukan A. Itu kena faham 4 perkara ni kan. Okey, akas, songsangan, kontrapositif. Nampak? Okey. Jadi dia minta apa? Dia kata yang di bawah ni adalah songsangan. Songsangan. Soalan minta kontrapositif. Maksudnya kerja kita apa? Apa kaitan songsangan dengan kontrapositif? Diterbalikkan saja. Diterbalikkan saja. Jadi kalau yang ini dia bagi bukan faktor bagi 10, 10 tidak boleh bagi tepat dengan 2, jadi jawapan kita dia mesti belakang dulu. Dia terbalik saja. 10 tidak boleh dibagi tepat dengan 2, maka 2 bukan faktor bagi 10. Jawapan kita D. Kena faham betul. 4 ekor ni. Akas, songsangan dan kontrapositif. Boleh? Dah hafal belum 4 ni? Ni kena ingat ni, selalu tanya soalan. Okey. Terus pergi nombor 12. Tengok. Nombor 12 kat sini, permis. Ni hujah lah. Permis 1, permis 2. Buat kesimpulan berdasarkan 2 permis yang diberikan. Dan buat kesimpulan berdasarkan 2 permis yang diberikan. Yang ini simple je. Kesimpulan. Kita tengok apa yang sama kat atas. Jadi yang ini kita bulat. Saya bulat ni dengan ni. Nampak? Jadi yang sama tu cuma dia nafikan. Dia nafikan. Jadi maksudnya kalau macam ni, maka kita punya jawapan kita untuk kesimpulan adalah yang ini juga yang dinafikan. Jawapan kita akan jadi X tambah 3 tak sama dengan 5. Habis. Macam tu je. Tengok. Kalau nafi, kena nafi. Okay? Yang ini dia panggil hujah yang sah. Susunan hujah yang sah. Macam ni lah. Itu dia. Jadi senang je, potong-potong je. Apa yang sama kamu potong je. Lepas tu kamu sesuaikan lah. Itu dia. Okay. Kita tengok nombor 13. Diberi set W lang. Cari bilangan subset bagi set W. Okay. Bilangan subset. Formula dia adalah sama dengan 2 kuasa N. Yang mana N adalah sama dengan bilangan unsur. N adalah sama dengan bilangan unsur. Bila dia bagi kat sini macam ni, jadi jawapan kita akan jadi apa? 2 kuasa unsur kita ada 1, 2, 3, 4. Jadi 2 kuasa 4 sama dengan 16. Tak perlu senarai kan? Apa formula ni je. Kalau senarai je, noh ni 16 benda nak kena senarai. Okey. Ini formula untuk apa? Bilangan subset bagi satu set. Okey. Nombor 14. Diberi set semester. Set semester ada 10 hingga 20. Set semester ada 10 hingga 20. Set R adalah nombor perdana. R adalah nombor perdana. Jadi saya akan senarai kat sini. R. Nombor perdana antara 10 hingga 20. Jadi dia mula dengan 11. 13. Nombor perdana senang. Kita test nombor ganjil. Kamu dan kepala otak kamu jalan yang boleh. 11, 13, 15 bukan. 17. Okey. 19. Nampak? Dia dapat. Ini adalah nombor-nombor perdana. T pula dia kata nombor ganjil. Nombor ganjil ada 11, 13, 15, 17, 19. Ini nombor ganjil antara 10 hingga 20. Gambar rajah band yang manakah diwakili antara hubungan antara set ni? Jadi first kita tengok ada benda yang sama tak? Ada kan? Ini
Ini benda yang sama ada. Semua R duduk dalam T. Semua R duduk dalam T. So benda sama kawan-kawan. Semua R duduk dalam T. Okey. Jadi mana semua R duduk dalam T? Jawapan kita A. Boleh faham tak faham boleh tanya nanti. Kita pergi terus soalan nombor 15. Nombor 15 kat sini. Tengok soalan dia. Main tak dia fokus ni. Diberi bahawa set semester 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 18. R ialah nombor genap. Nombor genap maksudnya apa? 2, 4, 10, 12, 18. S adalah gandaan 3. Gandaan 3 CP3 maksudnya 9, 12, 15, 18. Okey. Soalan nak apa? Bilangan R silang dengan S pelengkap. Okey. R silang dengan S. R silang dengan S ada 1, ada 2. R silang S ada 2 sahaja. Kan? Jadi bilangan dia adalah semua tolak 2. Semua tolak 2. 1, 2, 3. Ataupun kita boleh padam lah. 12 dengan 18. 12 dengan 18. Tak nak kan? Jawapan kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu masuk soalan dia. Bilangan kan? Bukan persilangan ni. Kan? Bukan persilangan ni. Okey? Yang tak ada soalan best kalau soalan macam ni. 16. Sebab dia form 4 saja. Topik-topik form 4 je dalam ni. Okey. Rajah 1 menunjukkan gambar rajah van dengan set semester. Maksudnya tak ada kotak dia bagi macam ni. Okey. Rantau Blorek. Rantau Blorek tu siapa? Apa kita tengok. R memang dia ambil sepenuhnya. Biasanya kalau R ambil sepenuhnya maksudnya dia akan jadi R union. R union nampak semua R union. Sebab R ambil sepenuhnya. Okey. Lepas tu yang ni yang bersilang siapa? Yang bersilang adalah Q dengan bukan P. Q dengan bukan P. Mana Q dengan bukan P? Ni. Jawapan B. Dah. Kita tengok cerita dia, cara dia. Ataupun kamu boleh guna, kalau tak dapat juga, kamu boleh guna nomborkan dia. Nomborkan, kamu test jawapan 1/1. Itu lambat sikit lah. Kan? Kalau faham set ni, dia lagi cepat. Kan? Soalan objektif ni, dia kena, ada soalan kita kena cekap cepat. Ada soalan kita hati-hati. Slow sikit. Cepat. Nombor 17. Antara berikut yang manakah bukan rangkaian? Bukan rangkaian. Sudah. Apa rangkaian? Apa maksud rangkaian? Okey. Rangkaian. Tengok kejap. Saya kena rujuk kejap. Saya rasa macam kalau pokok yang ini. Ini pokok. Rangkaian. Sekejap.
Okey. Kan? Saya cek lebih kurang lah saya rasa. Saya rasa yang ini adalah pokok. Ini adalah pokok sebab dia ada cabang ya, dan dia tidak mempunyai satu, dia tak ada cycle, dia tak patah balik. Kat sini pokok. Yang ini adalah rangkaian B. B ini adalah rangkaian. Yang ini kenapa dia bukan rangkaian? Ada satu titik yang tidak ada tepi. Yang D masalah teruslah, titik dia ada. Rangkaian kita adalah B. Setiap bucu kita mesti disambungkan. Itu membentuk satu rangkaian. Okey. Ini saya pun lupa kena rujuk. Soalan selalu tanya pokok. Pokok kita dah tahu dah. Pokok masuk pokok. Pokok merupakan yang pertama, dia merupakan graf mudah. Graf mudah. Nombor 2, menyambungkan semua titik. Menyambungkan semua titik. Nombor 3, dia tak boleh ada cycle ni. Dia kotak-kotak macam ni tak boleh. Patah balik tak boleh. Kan? Yang ni rangkaian. First time saya jumpa rangkaian. Okay. Tengok soalan nombor 18. Soalan nombor 18 menunjukkan satu graf mudah. Okay. Tentukan bilangan darjah bagi graf tersebut. Okey. Bilangan darjah senang je. Bilangan darjah adalah sama dengan 2 darab bilangan tepi. Formula dia. Apa bilangan tepi? Tepi ni adalah maksudnya garis. Garis adalah tepi. Jadi kita kira garis je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dapat jawapan kita adalah 2 darab 6 sama dengan 12. Formula untuk bilangan darjah. Okey. Nombor 19. Rajah 3 menunjukkan satu graf berbilang tepi yang mempunyai gegelung dengan 5 bucu ditanda. Okey. Antara berikut yang manakah benar? Okey, ini dia kata apa? Bilangan V. V apa? V adalah vertices. Vertices maksudnya V sama dengan bucu. Bucu sama dengan titik. E sama dengan tepi. H, tepi. Tepi sama dengan garis. Kan? Jadi titik ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 5 titik. Kemudian tepi ada berapa? Berapa garis ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ada 9 tepi. Okey. Jawapan kita mana? 5, 9. Okey. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Salah kira. Macam mana saya boleh kurang dia? 10. 10. Jawapan kita C. Kira balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yalah. 10. Okey, 10. Ni. Pergi dekat nombor 20 dah. Nombor 20 kat sini. Diberi sebuah pokok mempunyai 8 bucu. Ni. Tentukan bilangan tepi bagi pokok. Okey, pokok. Formula dia. Pokok. Okay. Pokok kita panggil dia bucu pokok. Formula untuk pokok. Formula untuk pokok, bilangan tepi. Kita ambil contoh lah, saya bagi kamu contoh. Kalau kamu lupa, kamu boleh ingat. Pokok macam ni. Kamu tengok. Kalau ada 3 bucu, tepi dia ada 2 je. Nampak? Jadi, formula untuk bilangan tepi untuk pokok adalah sama dengan bucu tolak 1. Bucu tolak 1 dengan tepi dia. Kalau dia bagi kat sini bucu ada 8, jadi bilangan tepi dia ada 8 tolak 1. Jadi jawapan kita 7. Buatlah macam mana pokok. Kamu tarik macam mana? Tarik macam ni ke? Jadi macam ni tarik. Macam ni. Tariklah. Pokok tarik. Buat gambar orang pun tak apa. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nampak tepi dia 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Pergi dekat nombor 21 pula terus. Antara titik berikut, manakah memuaskan ketaksamaan? Memuaskan ketaksamaan. Jadi cara dia, kita biasanya kita jadikan persamaan ni, unknown dia seorang kiri, seorang kanan. Jadi 3x tolak y lebih besar pada 1. Okey. Jadi saya akan buat kat situ 3x, kita buat y. Negatif y lebih besar daripada 1 tolak 3x. Bila negatif pindah, dia akan jadi y lebih kecil daripada negatif pindah, simbol terbalik. Dia akan jadi 3x tolak 1. Nampak? Jadi kita test lah x. Kalau x kita negatif 1. Kalau x kita negatif 1, maksudnya 3 darab negatif 1, negatif 3. Negatif 3 tolak 1, negatif 4. Dia kata y dia negatif 2. Negatif 4, negatif 2 lebih kecil pada negatif 4. Salah. Nak ganti terus pun tak apa. Ini saja saya buat cara macam ni. Okey. X masuk kosong. Kalau masuk kosong maksudnya negatif 2 lebih kecil daripada negatif 1. Ini betul. Kita test yang lain juga. Kalau kosong maksudnya 2 lebih kecil daripada 1. Salah. Masuk X1 pula. 3 tolak 1, 2. 3 lebih kecil pada 2. Salah. Jawapan kita adalah D. Satu lagi. Sah. D jawapan kita. Okay. Kita tengok soalan nombor 22 pula. Nombor 22. Raja menunjukkan satu rantau berlorek yang dilukis pada satah kates. Dilukis pada satah kates. Okay. Antara berikut yang manakah mewakili rantau yang berlorek? Bila mewakili rantau berlorek, kita tengok. Kalau garis putus-putus, simbol dia atas pula tu, simbol dia mesti lebih besar. Simbol tu mesti lebih besar. Tapi tak ada kat sini. Tak apa, kita tengok apa cerita dia. Bila dia buat macam ni, persamaan dia, dia jadikan X sebagai ketua. Dia jadi X sebagai ketua. Bila dia jadi X sebagai ketua, nampak X positif, Y negatif. X ketua, cerita dia adalah berdasarkan kiri atau kanan. Kalau belah kiri lebih kecil, kalau belah kanan lebih besar. Sebab tu kalau kamu tengok, yang ini kalau X dijadikan sebagai ketua, maka lorek dia adalah belah kiri. Belah kiri, simbol dia akan jadi lebih kecil. Sebab soalan dia putus-putus. Jawapan kita kat sini adalah yang mana satu? Kita kena cek. Ni dua-dua jawapan ni. Ni dah salah. Ni mana satu? Jadi kita test. Y sama dengan X campur 2. Kita pindah X ke sebelah sini. Dia akan jadi Y tolak X sama dengan 2. Kita tak nak Y tolak X. Kita nak X tolak Y. Kita tukar. Dia akan jadi X tolak Y sama dengan negatif 2. Sama dengan ni, tukar je simbol dia kepada lebih kecil. Automatik dia akan jadi terus jawapan kita yang A, B. Itu soalan untuk nombor 22. Ya, tak cukup. Saya kena pergi ambil soalan. Sekejap. Balik. Nombor 23 kat sini. 23. Rajah 5 menunjukkan graf bagi satu sistem ketaksamaan linear. Sama je tadi soalan ketaksamaan lagi. Okey. Antara rantau A, B, C, D, yang manakah memuaskan sistem kesamaan? Yang pertama tengok. Dia kata apa? Persamaan dia tak ada ni. Kamu kena tahu sendiri persamaan. Yang ini, Y lebih besar daripada negatif X campur 4. Okay, macam mana nak cam graf dia? Pertama, kita cam graf dia putus-putus. Nampak? Graf dia putus. Dan pintasan dia adalah 4. Ni graf ni. Dia kata lebih besar. Jadi lorek kita, jawapan kita antara B ataupun C. Lebih besar atas. Kemudian dia bagi kat sini. Y lebih besar daripada X. Okey, tak ada masalah. Dua-dua lebih besar daripada X. Y lebih kecil daripada 4. Y lebih kecil daripada 4.
sorry. Ini Y lebih besar pada X. Ini garisan YX. Sorry. Saya lupa pula. Y lebih besar pada X, maksudnya atas. Jadi automatik jawapan kita terus dapat B. Okey. Lebih kecil pada 4. Dapat. Maksudnya kita buat satu-satu, kita tanda dulu siapa, kemudian kita akan dapat jawapan dia. Ada 3 benda yang dibagi kat sini. Yang ni tulis 4. Masa kita buat 2 ni sepatutnya dah dapat dah. Okey. Nombor 24. Sebuah kilang menghasilkan 2 jenis kasut sukan. Kasut sukan jenama X adalah untuk kanak-kanak dan kasut sukan jenis Y adalah untuk dewasa. Syarat pengeluaran kedua-dua jenis kasut sukan dalam tempoh seminggu seperti berikut. Pengeluaran maksimum kasut ialah 500. Okey. Bila dia kata kat sini apa maksimum, simbol untuk maksimum adalah macam ni. Kena ingat. Kan? Jadi simbol-simbol ni kamu kena ingat. Kalau kamu ingat, senang cerita dia. Kena macam ni, macam ni, macam ni kan. Ini jarang-jarang. Yang ni selalu ni. Yang ini direct kan. Yang ini biasanya lebih kecil atau sama dengan ni dia maksimum. Kan? Tidak lebih. Selebih-lebihnya. Nampak? Selebih-lebihnya. Kalau macam ni pula, lebih besar ni apa? Minimum. Kawan dia, sekurang-kurangnya. Kemudian, tidak kurang. Yang ini lebih kecil. Lebih besar, tu je. Jadi kat sini dia nak apa? Maksimum. Jawapan kita yang mana? Ni. Lebih kecil atau sama dengan Sekejap cikgu nak salin. belum. Okey, kejap. Ini kamu akan belajar dalam admit lagi sekali, form 5 nanti. Benda topik lebih kurang macam ni kak, topik ketaksamaan ni. Okey dah. Terus. Pecut ni cikgu. Dah sampai 25 soalan ni. Oh, itulah. Saya pun target tadi sampai 22 je. Ada masa banyak lagi lebih. Kita buat teruslah. Rajah 6 menunjukkan graf jarak masa bagi seorang penunggang motosikal yang bergerak dari bandar O ke bandar R. Okey. Nyatakan tempoh masa penunggang berhenti. Sebab soalan dia senang. Sebab kita boleh buat laju. Kan? Berhenti maksudnya apa? Ini dia bergerak. Jalan. Kemudian ni berhenti. Dia stop. Dia sambung jalan. Tempat ni, sini tempat berhenti. Dia nak apa? Tempoh masa. Dalam patutnya dalam bahasa Inggeris dia ada in hour. Melayu tak ada bagi tahu dalam apa. Dia tekan tempoh masa. Kan? Tak ada. Okey. Jadi sepatutnya dia kena ada in hour. In hour pakai tak dapat lah jawapan dia. Dia ada silap ni. Ada. Lepas tu bahasa Melayu dia tak ada translate. Pelik. Jadi tempoh masa kita ambil kat sini je. 75 tolak dengan 60 sama dengan 15 minit. Dan jawapan kita adalah A. Ini mungkin ada silap ni, bukan in hour kan. State the duration time in minute. Okey. Silap. Bahasa Inggeris dia silap. Okey. Kita terus pergi. Rugi soalan ni sekeping last ni. 26. Rajah 7 menunjukkan gerakan suatu zarah dari titik O ke titik P sejauh 50 meter dan kembali semula ke titik O. Okey. Hitung laju purata zarah itu bagi seluruh pilihan. Laju purata. Laju purata sama dengan jumlah jarak per dengan jumlah masa.
Okey, dan unit dia kena tengok unit meter saat. Unit dia meter saat. Jadi kita perlu atas ni mesti meter, bawah kita mesti saat. Okey, jumlah jarak. Jumlah jarak maksudnya dia pergi 50. Dia balik 50. Jadi 50 campur 50. 50 pergi, 50 balik. Masa dia ambil pula mula dekat kosong, habis dekat 7 minit. Tapi bawah kena saat. Jadi sebab itu kita kena buat 7 darab dengan 60. Kita kena tukar. Okey, jadi kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan 100 per dengan 420. Yang mana satu Syafika dapat? Tong? C. C, ya, 0.24. Okey. Jadi kena ingat hati-hati tengok dekat unit dia. Soalan ni mudah tapi dia boleh trick kamu dengan unit dia. Okey. 6. Kita pergi tengok 27 pula. Rajah 8 menunjukkan graf laju masa pula. Laju masa bagi sebuah teksi yang bergerak dari bandar O ke bandar S. Cari kadar perubahan laju. Okey, kadar perubahan laju. Ini soalan tanya kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju biasanya diwakili oleh kecerunan. Kecerunan. Okey. Bagi teksi itu adalah 10 minit terakhir. 10 minit terakhir, kat mana 10 minit terakhir? Kamu kena tengok bukan kira time dia kat mana. Kat mana dia duduk. Sebab kita ada garis kita yang ini. Garis kita kat sini adalah daripada 0 hingga 20. Ditanya kat mana pun kat sini lah cerita dia. Yang ini pula, dia duduk antara 20 hingga 35. Okay, berapa minit dia kat sini lah cerita. Okay. Bila dia kata 10 minit terakhir maksudnya dia antara 40 ke 50. Okey, kat mana 40 50? Dia duduk dalam garisan ni. Kita hanya perlu ambil garisan mana. Kan? Bukan kita bagi kira ikut ni. Garisan mana? Okey, garisan yang kita tentu garisan kita yang ini. Jadi koordinat kita adalah kita ambil koordinat cari kecerunan. Koordinat kita yang ini 35 35. Yang ini koordinat kita 50 80. Koordinat kita kan. Sebab dia nak kilometer minit. Kilometer minit, so tak payah tukar unit lah. Kilometer minit tak payah tukar unit. Jadi terus kita buat, kecerunan kita adalah 80 tolak 35, Y tolak Y, per dengan X tolak X. 50 tolak 35. Okey? Cuba kamu tekan kalkulator. Mana jawapan kamu dapat? Ada jawapan. Satu. Dapat tak? Saya dapat 3. 3. Oh, 3.0 ke? 3.0 betul? Betul. 3.0 Okey. Yang ni 45. Yang ini 15 betul. 45 bahagi 15 3 dapat 3.0. Okey, kita terus pergi dekat soalan nombor 28. Rajah 9 menunjukkan graf laju masa sebuah motosikal bagi tempoh T minit. Jika laju purata, sekarang dia bagi laju purata.
laju purata ialah 42.3. Jadi kita tahu formula tadi kita dah ada dah. Laju purata maksudnya jumlah jarak. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Tapi ini susah sikit. Sebab bila graf laju masa, dia tak ada jarak. Apa maksud jarak? Jarak adalah luas. Sebab, jadi dia kata sampai T. Jadi kita kena tengok siapa T kita. Okay? Secara logik dia, 0.2 dah salah. 0.2 dah salah. T kita. Okay? Jadi kita boleh tengok. First kali kita kena dapatkan apa? Dapatkan dia punya luas. Luas. Luas kita kat sini ada 1, 2, 3 kawasan. Jadi kita buat 3 kawasan. Yang pertama, kawasan kita trapezium 1/2 darab dengan 20, 60. 20 campur 60 darab dengan bawah 0.2. Campur dengan yang tengah pula. Tengah 1/2 60, 40. 60 campur 40. Bawah 0.2, 0.3 maksudnya 0.1 saja. Last kali apa? Segi 4. Segi 4 maksudnya panjang kali lebar je. 40 kali bawah ni. Jadi 40 darab dengan T tolak 0.3. Okay. Dia bagi jumlah semua ni adalah jumlah jarak. Bahagi dengan jumlah masa. Okay. Jumlah masa kita berapa? T. Itu yang susah sikit soalan ni. Jawapannya kita akan dapat apa? 42.3. Jadi kita ambil kalkulator, kira satu persatu dulu. Satu. Okey. Kita ambil tengok. Kira satu-satu tengok. Yang mula-mula ni 80 bahagi 2 40. 40 kali 0.2 dia akan dapat 8. Okey. 8 campur dengan yang ini 5. Ni 5. 5 campur dengan yang ini kena kembangkan, kena expand kan. 40 darab T tolak 3. Jadi kita akan dapat 40 T tolak dengan 12. 40 kali T, 0.3. Okey. Bahagi dengan T. Sama dengan 42.3. Jadi pindahkan T ke sebelah, pam, T naik ke sini. Jadi kita ambil T 42.3 tolak 40. Tinggal 2.3 T. Kemudian 8/3 8/5 13 tolak 12 1. Jawapan kita T sama dengan 1/2.3. Okey, jadi kita bunda dapat 0. Lebih kurang 0. 1 bagi 2.3. Saya salah tekan kalkulator untuk dapat pelik. .4. Jawapan kita lebih kurang 0.4. Dia bunda terus. Okey. Tapi kalau kamu nak teka boleh, tapi tak seronok orang teka. Kalau teka mesti letak 0.6. Kan? T dia. Sebab dia tengok dia buat ni macam besar, lebar semacam dia. Ukur. Ni, tapi yang ni susah sebab apa? Dia sebab bila melibatkan laju masa, purata laju adalah melibatkan jumlah jarak. Jarak pula kena kira luas satu persatu. Yang tu kena jaga-jaga. Okey. Kita tengok nombor 29. Set data manakah mempunyai julat terbesar? Apa maksud julat? Julat sama dengan maksimum tolak dengan minimum. Itu julat. Maksimum tolak dengan minimum. Mana maksimum? Contoh soalan ni. Maksimum 69. Minimum 17.
69 tolak dengan 17 dapat 52. Yang ini maksimum dia 65. Tolak dengan 17. Dia kalah. 69 tolak 17. Yang ini maksimum dia 84. Tapi minimum dia 37. 84 tolak dengan 37. Ini kita akan dapat 47. Kalah juga. Yang ini maksimum dia adalah 80. Minimum kita 27. 80 tolak dengan 27. Ini kita akan dapat 53. Oh, dia pemenangnya. Jawapan kita D. Jadi julat adalah maksimum tolak dengan minimum. Okey. Saya dah kehabisan kertas lagi. Sekejap Sempat. Exam ni. Nombor 30 pula. Nombor 30. Pelajar 10 menunjukkan satu set data. Diberi sisihan piawai. Sisihan piawai bagi set data dalam diberi. Apa tu? Kalkulat diberi. Aduh. Jadi patutnya dia kena kira kan. Kira ataupun cari. Cari sisihan piawai bagi set data dalam pelajar 10. Kan? Tak apa-apa. Terselit je. Okay, tak apa. Apa formula untuk sisihan piawai? Sisihan piawai sama dengan punca kuasa 2 jumlah X kuasa 2 per dengan N. Tolak dengan min kuasa 2. Jadi saya akan kira min dulu. Formula min purata. Min sama dengan 100 campur 105 campur 93 campur 42 campur 13. Okey. Ini kalau kita secara manual lah kita kira kan. Kalkulator. Lupa pula bahagi. Nanti kamu lupa bahagi. Bahagi bilangan dia. Bilangan dia sebanyak 5 kan. Bahagi 5. Jadi kita ambil kat situ. 100 campur dengan 105. Campur dengan 93. Campur dengan 42. Campur dengan 13. Sama dengan 353 bahagi dengan 5. Dapat min dia sama dengan 70.6. Itu dia punya min. Sekarang kita kena ambil sisihan piawai. Jawapan dia akan jadi punca kuasa 2 jumlah semua kuasa 2. 100 kuasa 2 campur 105 kuasa 2 campur 93 kuasa 2 campur 42 kuasa 2 campur 13 kuasa 2 bagi 5 tolak dengan min kuasa 2. 70.6 kuasa 2. Ambil kalkulator kita kira tengok. 100 kuasa 2 campur 105 kuasa 2 campur 93 kuasa 2 campur 42 sorry. 4 pula. Kan? 42 kuasa 2 campur 13 kuasa 2. Sama dengan bahagi 5. Sama dengan tolak dengan 70.6 kuasa 2. Lepas ni kita kena buat punca kuasa. Dapat 36.57. Ni kena cekap guna. Macam mana formula tu, macam mana kita nak guna formula ni kena faham. Dalam formula ni ada min. Dia kena cari min dulu. Baru masukkan formula ni. Jumlah kuasa 2 bahagi bilangan dia. Tolak dengan min kuasa 2. Formula dia bagi. Jadi kena faham simbol-simbol yang diberikan. Okey. Boleh. Nombor 31. Julat antara kuartil dan sisihan piawai bagi satu set data ialah 3. 3 adalah julat antara kuartil. Sisihan piawai 1.8 masing-masing. Hitung julat antara kuartil dan varian yang baru jika setiap cerapan dalam set data tersebut didarab dengan 3.
Okey. Jadi julat antara kuartil. Julat antara kuartil adalah kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Okey. Julat antara kuartil dengan sisian piawai, dua-dua ada efek dengan darab. Dua-dua ada efek dengan darab, tak ada masalah. Jadi maksudnya kalau 3 yang asal, jadi bila dia kata didarab dengan 3, jawapan kita automatik julat antara kuartil akan jadi 3 darab 3. Kan? Dia darab 3. Jadi kita buat macam mana tak ada masalah. Macam tu je. Jawapan kita akan jadi 9. Okey. Manakala varian kita adalah, ini bagi apa? Sisian piawai, sorry. Sisian piawai adalah 1.8 darab 3 juga. Kan? 1.8 darab 3 juga. Jadi kita akan dapat kat situ 19.44. Betul? Oh, dia variant, sorry. Lihat variant. Jadi 1.8 variant sama dengan sisian piawai kuasa 2. Jadi kamu kena kira 1.8 darab 3 kuasa 2 kan. Jadi 29.16. Jawapan kita D. Boleh faham Tapi kemudian kalau dia kata ada tambah tak efek Tambah dia tak efek. Kalau dia kata set data baru itu didarab dengan 3 dan ditambah 2. Tambah tu tak payah buat, dia tak efek. Jadi dia hanya efek dengan darab atau bahagi saja. Okey. Nombor 32. Satu set data mengandungi 20 nombor. Min dan sisian piawai bagi nombor-nombor itu adalah 9. Jadi min sama dengan 9. Sisian piawai sama dengan 2. N sama dengan 20 nombor. Soalan dia, cari jumlah X kuasa 2. Yang ini panjang cerita dia sikit. Sebab dia melibatkan formula. Min sama dengan jumlah X per dengan N. Okay. Yang ini tak pakai kat sini sebab dia ada ni. Sisian piawai pula sama dengan punca kuasa jumlah X kuasa 2 per dengan N tolak min kuasa 2. Jadi bila kita tengok yang ini, kita akan pakai formula mana? Yang ini. Sebab kita nak cari apa? Jumlah X kuasa 2. Masukkanlah. Sisian piawai kita 2. Punca kuasa 2. Yang ini tak tahu. N kita 20 tolak min kita 9 kuasa 2. Macam algebra saja. Okey. Punca pergi sebelah jadi kuasa. Jadi 4. X kuasa 2 per 20 tolak 9 kuasa 2 81. Jadi tolak bagi sebelah jadi tambah. Jadi akan jadi 85 sama dengan jumlah X kuasa 2 per 20. Jadi dapatlah jumlah X kuasa 2 sama dengan 85 darab 20. Dapat jawapan kita 1700. Soalan ni Okey, dia kena cekap. Topik antara topik yang paling banyak formula yang digunakan dalam tingkatan 4 matematik adalah sukatan serakan. Sukatan serakan. Tengok soalan ni. Antara berikut, tentukan perancangan kewangan yang memiliki konsep SMART. Konsep SMART. Okey. Dia kena faham konsep SMART dulu. SMART S M A R T. SMART spesifik. Spesifik maksudnya khusus. Kan? Khusus. M measurable. Measurable maksudnya boleh kita ukur. Boleh kita ukur you kan. A attainable. Attainable maksudnya boleh kita capai. Boleh dicapai. Attainable. Okay. R realistik. Benda tu mesti realistik. Tak boleh benda yang tak mustahil. Benda yang tak logik tak boleh realistik. Juga bahasa Melayu pun realistik. T time. Time. Dia punya time maksudnya kena ada tempoh. Tempoh. Okay. Kalau formula bahasa Inggeris tu cantik, sedap, smart kan. Bahasa Melayu dia nampak. Kamu buatlah formula sendiri kan. Jadi kat situ berikut tentukan perancangan kewangan yang mematuhi konsep SMART.
K menyimpan 1,000 sebulan daripada gajinya yang berjumlah 4,000 untuk membeli sebuah telefon bimbit berharga 3,000 dalam masa 3 bulan. Dalam masa 3 bulan. Nampak? Cukup ada tu. Cukup. Kan? K menyimpan 1,000 sebulan daripada gajinya berjumlah 4,000 untuk membeli sebuah telefon bimbit berharga 3,000 dalam masa 3 bulan. Okay. Joe menyimpan sebahagian kecil dari gaji bulanannya untuk membeli sebuah komputer rebel yang berharga 1,500 pada hujung minggu ini. Ini apa benda tak ada. Dia tak bagi maklumat. Gaji berapa simpan apa semua tak ada. Zainal berminat untuk membeli sebuah motosikal berharga 11,000 pada bulan hadapan sekiranya beliau mendapat kerja. Ini tak realistik. Ini sekiranya beliau mendapat kerja. Kerja belum dapat lagi. Ravi menyimpan 200 daripada 3,500 gaji bulanannya untuk membayar wang pendahuluan kereta baru berjumlah 4,800 dalam tempoh 2 tahun akan datang. Ini antara ni dengan ini. Nampak? Dia punya jawapan kita. 200 daripada 3,500 gaji bulanannya untuk membayar wang pendahuluan kereta baru berjumlah 4,800 dalam tempoh 2 tahun akan datang. Jadi kalau kamu tengok, kamu kira ni sebulan, 2 tahun maksudnya 24 bulan kali dengan 200 kan. 24 kali dengan 200. Memang cukuplah 4,200 cukup. Jadi yang mana satu? Okey. Tengok Jadi kat sini saya rasalah jawapan dia sebab dua-dua ni kalau ikut smart saya rasa Ravi. Yang mana Ravi Kenapa K tak boleh Kenapa K tak boleh? Okey, saya rasa K tak betul sebab apa? Gaji dia 4,000, beli je lah. Telefon 3,000 je pun. Beli je lah. Kamu ingat sebab tu. Ravi ni dia kereta nak beli, dia punya pendahuluan kereta dia adalah 4,800. Nampak? Tapi gaji dia 3,500 dan dia simpan logik. Kan benda tu dia simpan banyak 200 bulan dia simpan, yang lain dia gunakan. Yang ni pun logik juga, dia simpan 1,000, lebih 3,000, banyak gaji dia ni. Tapi beli je lah. Kan? Beli pun. Okey. Saya tak tahu kenapa, tapi saya rasa jawapan dia D. Kenapa A? Yang dua orang ni memang ni A ni. Kenapa dia tak ambil tapi kalau kamu ayat dia, D lebih sesuai, ikut smart. Okey. Nombor 34. Jadual di bawah menunjukkan catatan ringkas plan kewangan Jackfer. Okay. Jackfer juga menyimpan 10% pada jumlah pendapatannya serta RM150 untuk dana kecemasan. Hitung pendapatan lebihan Jackfer. Pendapatan gaji bulanan, allowance. Ini pendapatan dia. Pinjaman kena bayar. Okay, semua bayar. Jadi kita akan ambil, kita kira 3,100. Okay, 3,100. Okay, kemudian campur dengan 650. Ini dia punya pendapatan. 3,750. Kemudian dia pakai 1,800. Campur 220, campur 300, campur 200, campur 350. Sini adalah 2870.
Kemudian dia kata simpan 10% pada jumlah pendapatan. Ini jumlah pendapatan. Dia simpan 10%. 10% maksudnya 375. Dan 150. Tambah lagi. Tolak. Jadi kat sini dia punya penggunaan setiap bulan adalah 2870 campur dengan 375 campur dengan salah tekan kalkulator 2870. Susah juga pakai kalkulator iPad ni. 3395. Jadi berapa balance dia? Balance dia 3750 tolak dengan 3395. Yang tinggal adalah apa? 355. Okey. Okay. Ini pengiraan biasa, kamu pun boleh jawab soalan macam ni kalau masuk exam. Okay, kita tengok satu lagi. Nombor 35. Jadual 4 di bawah menunjukkan plan kewangan Puan Nadira. Pendapatan bersih, gaji bulanan dia adalah pendapatan pasif. Ini semua pendapatan dia dah kira siap lah. Kan? Okay, tolak simpanan dana kecemasan. Jumlah pendapatan bulanan dia. Dia kira baki pendapatan semua dia dah tulis siap. Pembelanjaan tetap, pinjaman perumahan, pinjaman kereta. Kan? Pembelanjaan tak tetap, makanan, minuman, bil elektrik, kan, bil utilities, petrol semua tak tetap. Okey. Antara penjagaan berikut manakah benar aliran tunai Puan Nadira? Okey, kita tengok aliran tunai dia. 3,400. Okey. Jumlah pendapatan bulanan tolak simpanan dana kecemasan. Kenapa jadi 3,400 ni? Oh, betul. Betul, baru saya faham. Jumlah pendapatan bulanan dia adalah 3,200 saja. Sebab jumlah dia sebenarnya adalah 3,400 tolak. Jadi dia 3,200 saja. Okey. Kemudian dia belanjakan ni betul. Yang ni betul. Jadi kita ambil kat situ 3,200 yang tinggal tolak dengan 2,050 tolak dengan 1,220. Jadi kita akan dapat balance dia negatif 70. Jadi ini adalah aliran tunai. Kenapa tak ada? Oh, sorry. 3,400 Sebab dana kecemasan ni maksudnya dia boleh pakai apabila dia punya dana dia tak cukup. Dan jadi kita ambil kat situ 340. Lepas tu kalau 340. Kalau ikut yang ini maksudnya dia ada punya ni aliran tunai dia adalah positif sebanyak 130. Kan? Positif sebanyak 130. Oh, dia tak boleh pakai yang 3,200 kan. Saya pun silap ni. Dia tak baca betul-betul soalan. Okey. Dana kecemasan maksudnya dia boleh guna duit tu. Kalau ada something berlaku kan, dia simpan duit tu. Okey. Soalan 36. Topik ni topik pening. Haslizam ingin membeli sebuah rumah dengan harga 35,000 dengan bayaran wang muka sebanyak 10% dalam masa 3 tahun daripada sekarang. Hitung simpanan bulanan yang perlu disimpan oleh Haslizam untuk mencapai matlamat perbelanjaannya. Okey. Jadi wang muka dia 10%. 10% maksudnya 35,000. Dia nak
3 tahun yang akan datang daripada sekarang. 3 tahun daripada sekarang maksudnya 3 darab 12. Jadi kita bahagi je lah. 35000 bahagi dengan 36. Okey. Jadi kita akan dapat 972.222. Okey. Yang ni simpanan yang Sejam perlu simpan untuk mencapai target dia. Okey. Kan? Dia boleh kamu tengok lah soalan ni. Sebab yang belakang ni adalah melibatkan kebarangkalian. Ada 3 soalan lagi kan. Sebuah kotak mengandungi 15 guli merah dan beberapa guli hijau. Merah ada 15. Hijau ada beberapa letak X. Sebiji guli dipilih secara rawat pada kotak itu. Kebarangkalian mendapat guli merah adalah 5/19. Okey, cari bilangan guli hijau dalam kotak itu. Kebarangkalian maksudnya ini bilangan merah. Ini bilangan semua. Nampak? Jadi maksudnya kat sini bilangan merah 15 per bilangan semua 15 campur X. Dia bagi 5/19. Kita selesaikan algebra ni, kamu akan dapat jawapan. Okay, macam mana selesai algebra ni? Kita guna kalkulator boleh. 15 darab 19. 285. Kan? Kat sini. 75 campur 5X. Ini saya darab silang aja kan. Jadi kita akan dapat kat situ 5X sama dengan 210. Okey, 210 kita bahagi 5. Dapat kat sini adalah sebanyak X sama dengan 42. Formula dia senang ya. Bilangan apa kita nak, bahagi bilangan semua untuk kebarangkalian kan. Terdapat sejumlah 56 orang peserta dalam sebuah pertandingan. 12 orang daripadanya adalah perempuan. Perempuan ada 12. Lelaki, kita ambil 56 tolak 12. 56 tolak 12 adalah 44. Lelaki. Dia tak ada pondan, tak kira. Kemudian, seramai 37 orang peserta lelaki menjadi diri pada pertandingan itu. Ramai tak diri, 37 tolak. Jadi tinggal 7 je. 7 orang yang tinggal. Jika seorang peserta dipilih secara rawat pada pertandingan itu, nyatakan kebarangkalian bahawa peserta yang dipilih itu adalah lelaki. Jadi, apa maksud lelaki? Bilangan lelaki yang tinggal per dengan bilangan semua. Bilangan semua sekarang ni adalah 19 sahaja. Dapat jawapan kita A. Okey, ini kebarangkalian mudah sikit. Yang susah tadi, matematik penggunaan. Okey. Rajah 11. Satu segitiga PQR. Jika satu titik dipilih secara rawat daripada dalam segitiga PQR, kebarangkalian titik itu terletak di dalam kawasan berlorek ialah 2/3. Diberi tinggi segitiga PQR adalah 4. Tinggi kat sini. Ini tinggi. Dan PQ sama dengan 6. Okey, cari luas kawasan yang tidak berlorek. Ini senangnya. Kalau yang ini dia kata yang berlorek adalah 2/3, maksudnya yang ini adalah 1/3. Jadi 1/3 daripada luas keseluruhan. Macam mana cari luas segitiga? 1/2 darab panjang tapak darab tinggi. Okey, tapi kita nak kawasan yang tidak berlorek. Jadi darab lagi 1/3 sahaja. Jadi kita akan dapat jawapan kita 12/4. Okey. Nombor 40. Last sekali. Habis hari ni kita buat. Sebuah beg mengandungi 8 batang pen berwarna biru. Biru ada 8. 1 batang pen berwarna merah. Merah ada 1. 2 batang pen dipilih secara rawat pada satu persatu tanpa dikembalikan. Hitung kebarangkalian kedua-dua pen dipilih adalah pen biru. Maksudnya dia nak pen biru dan pen biru. Okey, tanpa dikembalikan. Dia ambil satu tanpa dikembalikan. Maksudnya apa? Bila kita ambil biru yang pertama, kebarangkalian kita adalah 8 daripada 9. Nampak? Dan kita dah ambil biru yang pertama. Bila ambil biru pertama, biru sekarang ni dah tinggal apa? Tinggal 7. Dan bilangan semua pun dah berubah menjadi 8.
Jadi jawapan kita kat sini adalah 7/9. Okey? Boleh? Oh, panjang ini macam Okey, jadi macam tu ya soalan untuk hari ni kita bincang. Kita jumpa lagi insya-Allah hari Selasa untuk soalan AdMed. Dan hari Selasa ni saya ada permintaan daripada kawan kita, dia nak janjang. Saya akan sediakan revision untuk topik janjang insya-Allah. Kita jumpa lagi Selasa ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Thank you, cikgu. Baik. Terima kasih cikgu. Baik.